apa mak tengok mak. Mana ni? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar macam mana dengan suara okey ke? Suara okey? Baik, insya-Allah. Okey, insya-Allah sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita untuk sama-sama bersama dengan kita. Marilah sama-sama kita beristighfar sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan taufik Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ini, di dalam satu program yang kita sama-sama cuba menghidupkan suasana ingat memperingati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi sebahagian daripada amalan-amalan soleh, sebahagian daripada amalan-amalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita meneruskan program kita, melaksanakan aktiviti kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita dan memberi barakah, insya-Allah. Satu perkara yang penting pada malam ini,
setelah saya cuba sampaikan semalam tajuk yang agak besar dan penting, dan tajuk itu ialah berkenaan dengan perancangan yang terakhir. Kita boleh sebutlah sebagai peperangan yang terakhir ataupun planning yang terakhir sebelum Al-Masih Dajjal membentuk kekuasaan dia secara langsung, totalitarian, maknanya sebelum dia menjadi diktator. Maka saya telah cuba sampaikan semalam semaksima yang boleh. Dari sudut masa itu pun dah 1 jam lebih sebenarnya, dan sebenarnya tak habis lagi lah kan. Tapi saya telah berbincang dengan beberapa orang kawan-kawan yang memerhatikan presentation tadi, dan mereka menyatakan bahawa perkara yang saya sampaikan ni tak pernah dengar lah kan, dan memang saya yakin tak pernah dengar lah, insya-Allah. Cumanya terlalu banyak sangat fakta ataupun terlalu banyak sangat dia punya very compact dia punya tu bahan-bahan dia tu, jadi menyebabkan kemungkinan kita tidak boleh nak digest. Jadi pada malam ini saya telah berfikir dan telah mengambil keputusan untuk insya-Allah sama-sama kita cuba review balik tajuk semalam. Di samping itu kita akan tengok secara detail sedikit, dan kita nak melihat bahawa sebenarnya apa yang berlaku di dalam dunia ini, dia bukan hanya sekadar secara koinsiden, tetapi dia mempunyai satu perancangan yang besar. Sama ada perancangan itu merupakan perancangan yang datang daripada kita nampak depan mata kita manusia, ataupun perancangan yang kita tak nampak. Sebenarnya yang kita tak nampak tu lebih banyak daripada yang kita nampak. Yang kita tak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Yang kita tahu mungkin sebahagian kita boleh nampaklah apa-apa yang berlaku di depan kita, kita nampak secara langsung peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tetapi yang tersirat tu sebenarnya lebih besar dan lebih banyak daripada yang tersurat. Dan inilah perkara yang selalunya tidak diambil berat oleh majoriti masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi sebagaimana yang saya sebut, mereka telah merancang berbagai perkara. Antaranya mereka telah membentuk tujuan perancangan itu apa dia. Tujuan perancangan itu sebenarnya ialah untuk menguasai dunia. Dan kenapa nak menguasai dunia? Sebab itu adalah janji iblis kepada Allah. Dia akan rosakkan hamba-hambanya sebagai dendam dia, sebagai dengki dia kepada kita, maka dia akan merosakkan semua. Itu janji iblis. Quran banyak dan menceritakan. Dan kemudian apabila Rasulullah SAW menggambarkan pula berkenaan dengan perancangan ataupun jahatnya Al-Masih Dajjal, jahatnya iblis syaitan ini, maka mereka sebenarnya bukannya merancang sekadar untuk menyesatkan kita supaya kita boleh terjerumus ke dalam maksiat, di dalam kelemahan, dalam perkara-perkara yang menyebabkan kita bergaduh sama kita dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perancangan ialah sehingga sampai peringkat habis satu dunia ni total. Satu dunia ni total akan mengikut dia. Satu dunia ni akan berada di bawah kepimpinan dia, akan berada di bawah telunjuk dia. Maknanya satu dunia ni jadi kafir, satu dunia ni jadi murtad, keluar daripada Islam. Itu dia punya perancangan. Jadi itu dia punya matlamat dia. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahawa Allah Taala akan sentiasa menjaga dan memelihara hamba-hambanya. Maknanya dalam dunia tidak akan ada masa melainkan akan ada sekumpulan taifah yang akan hidup. Jadi walaupun macam mana hebat pun dia, akan ada yang hidup. Sebab tu ada orang tanya dengan saya, kenapa kita tidak betul-betul hebahkan benda ini. Sebenarnya saya bukannya nak hebah-hebahkan sangat benda-benda yang begini, kerana fitnah terlalu besar di luar, dan kita melihat apa yang Allah izin, siapa yang Allah izin, mereka lah yang dapat, insya-Allah. Walau bagaimanapun, saya minta jugalah kalau boleh kita sebar-sebarkan, sharekan video-video kita ini supaya dapat kepada yang lain. Tapi kita tidaklah membuat secara high profile sangat, sebab kita bukan mementingkan kuantiti, sebab kita akan mementingkan kualiti, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali kita telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewujudan mulkan Jibriyah ataupun Jabariyah, itu kepimpinan yang
memaksa, kepimpinan yang memaksa. Dan kepimpinan yang memaksa ini, diktator ini adalah selepas daripada fasa kejatuhan Osmaniyah. Dan kemudian selepas daripada itu kita lihat bersamaan dengan terbinanya kepimpinan Mulkan Jabariyah ini ialah pemimpinan fasa keempat ini terbina dengan sebab peperangan dunia yang pertama. Peperangan dunia yang pertama bermulalah Mulkan Jabariyah. Sebab peperangan dunia yang pertama dia berakhir tahun 1919 ataupun 1918. Jadi kita lihat habis itu, maka kita lihat kerajaan Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Jadi kita lihat apabila jatuh kerajaan Osmaniyah, dah habislah yang kita kata khilafah yang terakhir ataupun Bani yang memerintah secara Islam 100% habis, dan maka dia bermulalah perancangan mereka, dan mereka telah merancang untuk menuju kepada fasa yang seterusnya, perancangan untuk menuju kepada fasa yang seterusnya, iaitu total control, menguasai dunia secara 100% dalam masa kurang lebih 100 tahun daripada tarikh mereka menang, apabila mereka dapat menguasai Osmaniyah. Dan di sinilah kita lihat mereka telah menguasai semua. Jadi kalau kita tengok kita sekarang ni, kita sebagai individu, maka apa keperluan kita? Antara keperluan kita ialah nombor satu fizikal. Fizikal ni kita perlu makan minum. Fizikal kita perlu ubat-ubatan untuk kesihatan. Fizikal kita perlukan tempat perlindungan contohnya. Fizikal kita perlukan kepada keselamatan. Ini fizikal contohnya. Dan kemudian selepas itu kita perlukan juga dari sudut sosial. Sosial ni apa contohnya? Kita perlukan hubungan kemasyarakatan, kasih sayang, tolong menolong, perkahwinan. Kita memerlukan juga kepada kita kata ekonomi. Kita perlukan kepada hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Jadi kita mesti ada keperluan fizikal, ada keperluan sosial. Dan kemudian ada satu lagi keperluan yang disebut sebagai keperluan dalaman, batiniah, iaitu itulah bersangkut paut dengan keyakinan, belief. Kita punya keyakinan, keimanan, sangkut paut dengan prinsip hidup kita, sangkut paut dengan apa yang kita pegang, yang membezakan antara kita dengan binatang. Binatang berbeza, dia tidak ada prinsip hidup. Manusia ada prinsip hidup. Kemudian betul juga kita perlukan kepada adanya Tuhan dalam diri kita. Mesti ada Tuhan. Allah gambarkan manusia dijadikan dia mesti nak kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mesti ada nak mengabdikan diri kepada sesuatu, dan Allah gambar dijadikan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka di sinilah benda yang akan dia perlukan. Sebab itulah apabila mereka merancang iblis merancang, dia merancang secara total. Maka sebab itulah dalam perancangan dia contohnya, antara mereka yang pertama mereka kuasai ialah world army. Pertama sekali dia nak supaya dunia ini tenteranya berada di bawah satu kuasa. Di bawah satu kuasa. Sekarang ni kita lihat semua negara seluruh dunia kena menghantar. Kita ada 193 negara yang berdaftar dalam United Nations. Semua kena hantar wakil-wakil tentera kepada United Nations. Jadi kita lihat tentera terbesar di dunia sebenarnya lah United Nations. Begitu juga world leader, one world leadership. So ini adalah antara yang mereka rancang dari sudut politik, dari sudut kepentingan negara-negara. Kemudian dari sudut environment, dari sudut ekonomi, population. Jadi mereka ada rancang banyak. Banyak perkara-perkara yang sebenarnya kalau kita nak buat satu-satu, setiap satu tu ada dia punya topik perbincangan yang tersendiri. Tapi saya mulakan selepas daripada kita memahami akan berkenaan dengan bagaimana fitnah yang paling besar. Hakikatnya segala peperangan, segala perancangan ekonomi ke, politik ke, tentera ke, ataupun segala yang ada itu semuanya sebenarnya menuju ke arah untuk dia nak menjadi raja pemimpin yang sebenar. Dan perancangan yang paling rapi sekali selain daripada yang tadi itu, yang kita sebut tadi, antara yang paling rapi yang benar-benar untuk menguasai manusia ialah untuk membina the new world religion, membina agama dunia yang baru. Agama dunia yang baru. Dan di sinilah kita melihat bagaimana mereka telah merancang untuk menguasai belief system, keyakinan manusia, belief system, dan di situlah akan terletaknya segala perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kehidupan
yang akan menyangkut dengan physical and mental and spiritual dan sebagainya. Baik. Jadi sebab itulah mereka telah merancang untuk buat the new world religion, satu penguasaan ke atas agama seluruh dunia, yang mana daripada menguasai agama seluruh dunia, maka selepas itu dia akan buat perancangan-perancangan untuk membentuk negara-negara yang dikuasai secara region, secara region, European Union and United Africa Union dan sebagainya. Baik. Jadi kita telah berbincang juga semalam mengenai bagaimana sebenarnya United Nations sebenarnya adalah merupakan suatu yang lahir daripada peperangan dunia yang kedua. Peperangan dunia yang pertama lahirnya the League of Nations. The League of Nations, dan kemudian apabila itu World Order yang pertama, yang kedua ialah World Order yang kedua ialah United Nations, dan apabila berlakunya United Nations itu kita melihat secara konsisten. Dan saya telah pun membacakan beberapa ucapan-ucapan dan tulisan-tulisan daripada mereka yang memimpin United Nations, daripada depan, daripada belakang, secara tersirat, secara tersurat. Antaranya adalah Donald Keys, kita sebut, daripada dia presiden kepada the Parliamentary Citizen Senate. Dia telah menyatakan bagaimana di United Nations setiap seminggu ada 2 kali upacara meditation dan sembahyang. Jadi dekat United Nations ni sebenarnya dia ada dalam seminggu ada 2 kali sembahyang Jumaat. Macam itulah lebih kurang kalau kita nak sebut bahasa kita. Sembahyang Jumaat maknanya ada 2 kali apa yang kita gambarkan sebagai meditation yang akan bergabung antara semua agama. Semua agama Islam dan sebagainya. Dan di sinilah dia menyatakan bagaimana United Nations sebenarnya adalah merupakan satu tempat yang menjadi sebagai satu tempat yang akan menyatukan agama-agama yang ada. Disebut a syncretic new world religion. Syncretic new world religion, iaitu dia kata satu yang akan menyatukan agama-agama yang lain yang ada di seluruh dunia ini. Jadi kita dah bincang semalam. Cuma saya nak sebut di sini bahawa hasil daripada itu maka akan terbentuklah satu gabungan, di situ satu gabungan kita kata agama-agama seluruh dunia di sana, dan dia telah pun bermula daripada tahun 1960-an. 1960-an lagi, maknanya secara intensif perancangan itu, dan pada masa yang sama mereka telah membina apa yang digambarkan sebagai internet yang saya sebut semalam. Dan saya juga telah menyebut semalam bagaimana mereka telah memulakan kita kata kerja-kerja untuk membina one world religion ini, satu agama satu dunia ini, ialah dengan bermula dengan seorang perempuan yang bernama Helena Blavatsky, salah seorang daripada, kita kata dialah yang mengasaskan the New Age movement, yang mana dia telah menulis beberapa buku, dan dia juga telah pergi ke sebelah timur, ke India dan ke Tibet dan sebagainya. Dan di situlah dia telah berjumpa dengan beberapa orang India ataupun sami-sami, ataupun orang-orang yang mengamalkan yogis ataupun guru-guru yang ada. Dan kita lihat daripada situlah dia telah mendapat disebut sebagai quote and quote macam wahyu lah, macam wahyu. Dan dia telah pun menulis satu buku yang disebut sebagai The Secret Doctrine, ataupun disebut sebagai buku, dia punya buku rujukan lah, buku rujukan. Dan daripada situ dia telah akhirnya dia telah menyatakan bagaimana agama-agama yang ada di sini adalah merupakan agama-agama yang salah dan sebagainya. Akhirnya dia telah sampai satu peringkat, dia kata yang sebenarnya jadi Tuhan ini ialah syaitan. Kenapa syaitan jadi Tuhan? Kerana dia kata agama-agama yang mengamalkan ketuhanan yang satu, itu Allah itu, contoh dia bagi 3, Islam, Yahudi dan Kristian. 3 agama ni dikatakan sebagai agama yang rosak. Dan kemudian dia telah menyatakan bagaimana sepatutnya Tuhan yang sebenarnya ialah syaitan. Syaitan ni telah dianiaya, dia kata lebih kurang gitulah. Saya telah pun menceritakan kepada tuan-tuan. Dan kemudian daripada situlah maka akhirnya dia pun kata syaitan ialah sebenarnya Tuhan yang sebenar, pencipta yang sebenar.
Jadi kita nak tengok sini sebenarnya hala tuju the one world religion ini, one world religion ini ke arah penyembahan iblis, penyembahan syaitan. Jadi kita tidak akan nampak yang ni kerana mereka akan menggunakan banyak perkara-perkara. InsyaAllah saya akan sentuh sikit. Jadi buku dia The Secret Doctrine itu telah ditulis dengan 2 volume. Tuan-tuan boleh tengok malahan dia ada PDF version. Kalau kita type dekat Google The Secret Doctrine yang ditulis oleh Helena ini, Blavatsky ini, dia akan menceritakan tentang apa yang dia punya teologi dia lah, dia punya teori-teori dia lah. Dan akhirnya dia telah menunjukkan bahawa ke arah supaya masing-masing akan pergi mengambil Master of Wisdom, Master of Wisdom sebagai dia kata the real God lah. Baik. Jadi akhirnya beliau telah meninggal dunia 1891, kemudian digantikan pula oleh Alice Bailey. Dan Alice Bailey inilah merupakan orang yang telah meneruskan agama, quote and quote agama ini ataupun kefahaman ini dipanggil New Age Religion. Dipanggil New Age Religion. So New Age Religion ini adalah merupakan satu yang telah dikembangkan selepas daripada Alice Bailey ini memegang, dan akhirnya mereka telah pun membentuk suatu organisasi-organisasi, kumpulan organisasi yang saya akan bacakan. Pada hari ini saya bacakan. Antara organisasi-organisasi yang ada di situ ialah The Arcane School, ARCANE, Arcane School, and World Goodwill Triangles, TRANGLES, Triangles, Lucis Publishing, Lucis Production, Lucis Trust Libraries, dan yang paling besar yang akan menjadi menggerak mereka itu disebut sebagai The New Group World Server, The New Group of World Server. Ini akan menjadikan satu organisasi yang mana organisasi itulah yang akan menggerakkan The New Age Religion ini, disebut The New Age Religion ini, yang mana dia akan menjadi penggerak-penggerak yang menggunakan United Nations sebagai networking dia, networking dia. Jadi kita lihat di dalam dia punya networking ini, kita akan nampak bagaimana contohnya World Goodwill tadi. Sekarang ini dia telah pun membentuk satu World Goodwill Forum. Dekat situ ada high level political forum, orang-orang yang akan melaksanakan agenda 21. United Nations Agenda 21 ataupun 21st century. Jadi agenda ini adalah merupakan agenda yang sedang dilakukan ni bermula tahun 2020. Bermula tahun 2020 dia akan buat secara intensif. Kalau tuan-tuan nak tahu boleh type agenda 21 dekat Google. Kan nampak apa dia? Semuanya baik-baik belaka. Semuanya baik-baik belaka agenda dia. Tapi dia punya behind the scene dia ada satu kepimpinan lain. Baik, sebab tu nak sebut kat sini bagaimana dia menggambarkan di dalam agenda tersebut akan adalah dipanggil sebagai spiritual unfoldment, iaitu satu bentuk kerohanian. Satu kerohanian yang akan dibuka, kerohanian yang baru yang akan dibuka kepada masyarakat dunia dan akan membawa manusia kepada satu zaman yang aman damai, satu zaman yang penuh dengan kebaikan. Ini yang disebutlah. Jadi dikata sebenarnya agenda 21st 21 ini, kalau kita tengok kita boleh type agenda 21 dekat YouTube pun ada, dan ada orang yang akan menceritakan agenda 21 ni sebenarnya apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Nampak macam baik. Contohnya nak menjaga sustainability of the world. Maknanya macam mana supaya dunia ini boleh menjadi dunia yang kekal selama-lamanya, tidak ada kerosakan, tidak ada huru-hara. Jadi dipanggil sustainability, development ataupun goal. Jadi kita tengok nampak macam sustainable, tapi sebenarnya apa dia? Dia ada dia punya trik dia ada dia punya perkara-perkara yang dirancang yang sebenarnya di belakang itu. Sebab kita telah bermula bagaimana kita sebut sebelum ini, sebenarnya apa yang mereka cakap itu dah terbalik. Dia cakap terbalik. Baik. Ya, sebab itulah kita tengok bagaimana mereka merancang. Dan akhirnya daripada perancangan itu akan terpecahlah kita kepada 4 kumpulan saya sebut semalam. Tuan-tuan rahmat Allah, 4 kumpulan ni kita kena faham. Daripada apa yang berlaku di depan mata kita ni, yang pertama sekali golongan yang uninformed masses. Orang yang tidak mendapat maklumat apa-apa, yang tak tahu. Ini majoriti lah.
Ini adalah orang-orang yang akan mudah untuk diberikan suggestion sebab dia tidak berada dalam keadaan berilmu. Dia tak tahu, dia ikut saja. Jadi disebut sini golongan pertama ini golongan yang paling ramai, yang majoriti, dan golongan inilah yang akan diberikan mental suggestion. Mental suggestion ni istilah lain kepada hypnotis. Dan kontrol dia akan dikuasai of more advanced people. Dia akan dikuasai oleh orang yang terkedepan. Dan kuasa ini kalau istilah dalam hadis-hadis sebut sebagai sihir, menguasai, kontrol, menguasai. Jadi disebut sebagai mental suggestion dan mental control. Mental control maknanya sebenarnya hypnotis dan juga merupakan sihir. Kemudian golongan yang kedua middle class, higher dan lower. Middle class bagi yang atas, middle class bawahan. Maka di sinilah dia kata golongan yang boleh membaca, dia boleh membaca, dia boleh berbincang dan boleh juga berfikir, tetapi mereka ni tidaklah orang yang sampai berfikir, mereka lebih kepada bekerja, banyak bekerja. Ini golongan middle class. Golongan ini dikata powerful element in any nation. Jadi golongan inilah yang akan digunakan sebagai kuda tunggangan. Maknanya dia akan gunakan, akan diperkudakan untuk perancangan-perancangan mereka. Ini golongan-golongan, kita kata macam ini, pegawai kerajaan contohnya. Orang yang ikut je order tanpa berfikir, ikut aja contoh. Yang sebut kat sini, ini golongan yang middle class, upper, middle class, lower. Okey. Kemudian yang ketiga ialah golongan thinker, orang yang boleh berfikir. Ini golongan yang boleh berfikir. Ini golongan yang sepatutnya kita berada di sini, sepatutnya. Iaitu golongan yang dia boleh mempengaruhi, dia bukan dipengaruhi, dia mempengaruhi dunia. Dia boleh membawa arus, dia bukan mengikut arus. Malangnya Malaysia ni banyak yang mengikut arus. Dia tidak memimpin. Kita banyak orang yang boleh bercakap banyak tapi tak boleh fikir. Jadi sebab itulah sebut sini, di kalangan mereka ni pula ada yang jenis baik, ada yang jenis dia punya hatinya baik, pemikirannya baik, dia ikhlas. Jadi golongan ini akan digoda, akan dirosakkan dan paling kurang akan digaduhkan sesama sendiri. Golongan ni golongan pemimpin. Golongan thinker ni golongan pemimpin. Jadi kalau Malaysia ni orang yang boleh memimpin, dialah thinker. Kalau dia jadi pemimpin tak boleh berfikir, maka dia bukan pemimpin. Pemimpin mesti boleh berfikir. Sebab tu kita tengok masalah kita ni kadang-kadang politik ni dia tak boleh fikir, dia main ikut je. Jadi kita kena orang yang boleh berfikir baru boleh memimpin. Jadi orang yang boleh berfikir ni sekiranya dia berada pada kepimpinan, dia baru nampak pahala tuju ke mana nak bawa dia punya kepimpinan dia tadi. Tetapi orang yang begini terbagi dua pula. Yang pertama yang jenis baik. Yang sebenarnya jenis baik, jenis ikhlas. Yang satu lagi yang jenis selfish, yang ada untuk kepentingan, ada kepentingan sendiri. Dan yang kepentingan yang ada kepentingan ni adalah orang yang akan dijadikan sebagai tunggangan. Jadi mereka ni bila saya kaji tuan-tuan, orang yang boleh berfikir ni, yang boleh memimpin ni, maka sekiranya mereka ada kepentingan diri mereka, mana dia tidak ada iman, dia tak ada matlamat akhirat, dia hanya setakat diri dia saja, maka dia akan dibeli. Mereka akan dibeli. Tuan-tuan, kita ni kalau boleh berfikir ni kepada mereka yang ada yang mendengar ini, yang jenis leaders, pemimpin, jenis yang boleh berfikir. Sekiranya kita tidak ada iman, sekiranya kita tidak ada pegangan prinsip, maka kita akan dibeli. Kita akan dibeli. Macam mana cara dibeli? Yang pertama, dia akan bagi reward. Dia akan bagi jawatan. Dia akan bagi harta. Dia akan bagi bisnes. Dia akan bagi semua. Tapi ikut syarat dia. Ikut kehendak dia. Yang kemudian yang kedua, kalau tak nak, dia akan ancam. Dia akan ancam. Ini adalah perkara-perkara yang berlaku. Kalau tak nak, dia akan ancam. Jadi sebab itulah di sini kita nak menyatakan di sini bagaimana keadaan orang yang berfikir ni, yang ada kepentingan, dia akan berada dalam keadaan akan cuba dibeli, akan cuba dikuasai. Tetapi bagi mereka yang ada kebaikan padanya, mungkin ada keikhlasan, mungkin mereka ada kekuatan tadi, ada kesedaran, mereka ni akan digoda. Ini planning dia, perancangan. Mereka ni akan digoda, dirosakkan, dan kemudian mereka akan menyebabkan orang yang berfikir ini bergaduh antara satu sama lain, dan kemudian akan menyimpan dengki dan dendam. Ini semua penyakit-penyakit. Dan akan, kalau dia berjuang pula, perjuangannya itu disalurkan kepada perjuangan yang sempit, perjuangan yang sempit, perjuangan yang sia-sia, yang tidak sampai kepada kekuatan. Dia akan berfikir, tetapi setakat, fikir setakat tu je. Ini terjadi kepada banyak NGO. Kepada banyak NGO. Saya bagi satu contoh. Saya minta maaf, saya bagi satu contoh. Contohnya, apabila berlaku perhimpunan ISET yang lepas. Apabila berlaku perhimpunan ISET yang lepas, kita mendapati 1 juta orang
Lebih kurang 1 juta orang turun. Jadi apabila 1 juta orang turun, berkumpul, berhimpun, dan ucapan pun berapi-rapi lah. Saya masa tu tak adalah termasuk dalam orang. Saya ni orang kecil-kecil je. Saya tengok bila jauh je. Jadi nak tepuk kat sini, apa yang berlaku? Habis daripada 1 juta orang berhimpun, habis macam itu, tak ada apa. Tidak ada agenda yang dibincangkan. Nak buat macam mana? Contohnya, agenda Islam ke, agenda Melayu ke, tak kira lah. Mesti ada agenda. Okey, kita balik ni, NGO yang sekian akan uruskan tentang pendidikan. NGO sekian akan uruskan tentang legal dan perundangan. NGO sekian kita bagi dah. NGO sekian akan ekonomi. Contohnya. Tapi tidak ada. Yang ada ucapan berapi, kan? Orang dengar takbir lah, orang dengarnya sorak lah sebagainya. Tapi balik, habis. Tak ada apa. Adalah pergerakan tapi tidak tersusun. Ini contoh, kita lihat kadang-kadang perjuangan ni, dia tak nampak yang lebih besar. Dia nampak yang kecil. Ini perjuangan tu disalurkan. Di converge kepada matlamat yang sedikit. Matlamat apa? Matlamat hanya isu-isu semasa. Kalau perjuangan kita hanya bermatlamatkan isu semasa, maka kita telah sempitkan perjuangan itu kepada isu. Isu itu dia terbitkan. Dia yang bagi isu itu. Kita ni kan ikut aja. Apa isu kita ikut. Kita tak tengok perkara yang sebenar. Kita hanya melihat perkara-perkara yang bersangkut paut dengan isu saja. Jadi perjuangan kita jadi sempit. Selesaikan isu. Isu tak habis-habis. Baik. Kemudian begitu juga terkeluar daripada landasan kebenaran. Dia fikir kepada benda-benda yang lain daripada al-haq. Jadi ini juga akan menjadikan orang yang ada berfikir itu menjadi sia-sia. Pemikiran dia tidak sampai kepada Allah, tidak sampai pada kekuatan. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat ni, the new group of world server. Tuan-tuan boleh Google, boleh tengok, cari apa grup ni di dalam internet dan tengok mereka siapa. Ini adalah mereka yang membina agenda yang saya maksudkan tadi, agenda Lucifer, agenda iblis. Dan mereka ni adalah manusia yang sebenarnya tidak ada akidah. They want to know creed. Dia tidak ada akidah. Akidah dia tidak ada yang disebut nak percaya pada Tuhan, tak ada. Apa yang ada padanya hanyalah untuk menyelamatkan brotherhood, brotherhood sama-sama mereka, base kepada keyakinan dia dengan janji-janji Lucifer tadi. Baik, ini adalah. Jadi dia komen di sini dalam satu perbincangan yang dilakukan dalam hal ini, dikomenkan di kalangan grup 1, 2, 3 dan 4 ini, kebanyakan grup yang kedua dan the second and the third one tadi, the middle class upper atau the middle class lower, dan juga dengan the thinker, orang yang boleh berfikir, membaca tadi, maka ada di kalangan mereka yang disebut the enlightened one. Maknanya di kalangan grup yang kedua, ketiga ni, terutama yang thinker, yang ketiga ni terutamanya, dan yang kedua juga, akan ada orang yang mendapat kesedaran, mendapat pemikiran, dan ini juga termasuk dalam perancangan mereka. Contohnya, orang-orang yang mendapat kesedaran ini, kalau contohnya di dalam agama Kristian, disebut sebagai Christ, dipanggil apa? The Army of Christ. Kan? Tentera-tentera Christ. Ataupun kalau setengah-setengah dipanggil the agent of God. Disebut sebagai agent kepada Tuhan. Ataupun kalau istilah kita para duat. Orang yang berdakwah, para mujahid, orang yang berjuang. Jadi ada di kalangan manusia-manusia tadi itu yang akan ada kesedaran, Jadi yang ini, maka inilah digambarkan sebagai musuh kepada Lucifer tadi, musuh kepada mereka. Orang yang ada kesedaran dan orang ada perjuangan. Dan orang yang kesedaran perjuangan tak kira agama apa, agama Islam ke, agama Kristian ke, agama apa pun, yang tak mau ataupun Yahudi pun yang tak mau mengikut arus yang dia nak bentuk. Walau bagaimanapun grup yang digambarkan tadi, the new group of world server tadi, dia tidak bimbang dengan kumpulan ini. Kumpulan ini dia tidak bimbang. Dia pernah mengucap, salah seorang daripada ketua dia pernah bercakap, dia kata, kami akan masuk ke dalam aktiviti-aktiviti, kami akan masuk dalam pemikiran-pemikiran, kami akan membentuk public opinion, kami akan berada dalam posisi-posisi yang strategik, sehingga the whole world affair, seluruh urusan-urusan dunia ini
akan berada di bawah perancangan kami. Kenapa? Kerana mereka melakukannya dengan keadaan yang amat rahsia. Kelicikan mereka bergerak secara rahsia, tanpa kita boleh mengesan pergerakan mereka. Kita tak nampak mereka bergerak, menyebabkan orang-orang yang ada kesedaran sikit ini menjadi lalai, menjadi rasa mereka ni tak wujud, tak ada musuh, kita ni aman damai je, tak ada apa-apa. Sedangkan mereka telah berjalan dan bergerak dengan dia punya tim dia. Saya akan sebut juga tim dia belakang ni, bawah ni ada sebenarnya tim dia. Dan sebut kat sini tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, berkata salah seorang daripada ketua dia, G.K. Chesterton, salah seorang daripada orang dia lah, mengatakan, dia menyatakan tentang orang yang nak diproses. Dia kata, if a man, apabila seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau seseorang itu tidak percaya kepada Tuhan, dia kata, yang berbahaya, the danger is not, tidaklah apabila dia tidak percaya kepada kepada sesuatu ataupun nothing. Jadi dia punya danger tu bukanlah dia tak percaya kepada, bila tak percaya Tuhan, dia akan jadi orang yang tak percaya pada apa-apa. Tak. Danger kepada orang ni, atau maknanya satu positif kepada mereka, ialah apabila dia akan percaya kepada apa yang datang pada dia. Apa maksud di sini? Sekiranya kita tidak ada akidah, kita tidak ada keyakinan, kita tidak ada iman, kita tak ada Islam, betul-betul tidak ada satu yang menguasai prinsip-prinsip kita, maka bahayanya bukan kita akan jadi ateis. Bahayanya bukan kita akan jadi orang yang tak percaya Tuhan. Bahayanya ialah apabila seseorang itu, dia akan yakin apa sahaja yang datang depan dia. Apa sahaja yang datang depan dia, dia akan terima. Itu bahaya bagi orang yang consciousness tadi, yang ada kesedaran, yang ada thinker, yang boleh berfikir tadi. Jadi inilah dikata, maka orang yang ada kesedaran, yang boleh berfikir, tetapi dia tak merasa musuh sedang merancang, maka dia akan percaya apa sahaja yang ada di depan dia. Maka sebab itulah tuan-tuan, saya menyebutkan pada tahun 1982, 25 hari bulan April 1982, berlaku satu peristiwa di mana satu bentuk tindakan di seluruh dunia, di mana dalam surat khabar menyatakan tentang akan lahirnya seorang yang akan menyelamatkan dunia. Contohnya kalau di Amerika, di surat khabar dia akan tulis, the Christ is now. The Christ is now here. Jesus Nabi Isa sudah ada sekarang. Jadi kita lihat, mereka merancang ni pada tahun 1982. Kalau kita tengok 1982, kurang lebih 40 tahun daripada 2022. 40 tahun. 40 tahun daripada 2022 yang akan datang ni. Jadi bila saya buat kajian, saya mengkaji kenapa mereka mula bergerak setelah 1922, mula daripada 1922 kejatuhan apa yang disebut tadi, kejatuhan Osmania, dan juga 1922 bagaimana bermulanya gerakan mereka tadi, 1922, bermulanya dia punya organisasi yang sebut tadi tu, kan. 60 tahun selepas itu, maka mereka telah melancarkan satu gerakan, iaitu nak ini bukan brainwash. Ini bukan brainwash. Ini adalah lebih daripada brainwash, membina keyakinan kepada dunia akan datangnya, akan adanya seorang yang akan menjadi penyelamat kepada dunia ini. Penyelamat kepada dunia. Kalau orang Kristian dipanggil the Christ. Jesus akan turun. Jesus akan turun. Maka semua gereja-gereja ceramah tentang Jesus akan datang. Jesus akan datang. Kita kena bersedia. Jesus akan datang. Pada masa. Surat khabar pun tulis. Jesus akan datang. Jesus akan, the second coming of Jesus, and so on and so forth. Sebab mereka yakin Jesus akan datang. Orang Kristian. Dan bagi orang Islam pula, tiba-tiba disebut Al-Mahdi. 1982, ada orang mula sebarkan tentang Al-Mahdi. Bagi orang-orang Buddhis pula, the fifth Buddha. Buddha akan turun. Bagi orang-orang Hindu, Krishna akan turun. Jadi pada tahun tersebut, kita melihat, mereka telah menyogokkan dunia ini, mereka telah mereka merancang supaya dunia ini memahami, manusia memahami bahawa akan ada suatu kuasa, satu manusia yang akan menyelamatkan semua orang. Mengikut kepahaman masing-masing. Kalau Hindu dengan Hindunya, Krishna. Kalau Kristian dengan Jesusnya, Christ. Kalau Islam dengan Al-Mahdinya ataupun Isanya. Kalau Buddha dengan the fifth Buddha, Buddha akan turun semula. Dan sebagainya.
Sebab tu kita lihat kenapa mereka memilih, dan kita tengok sungguh-sungguh. Saya nak sebut kat sini, nak tunjukkan perancangan yang licik ni bukan manusia yang buat. Bukan manusia yang buat. Daripada tahun 1922 menuju kepada 2022, saya sebut 2022 sebab 2022 dia punya sasaran dia. Kan? Maka dia mengambil masa 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Cuba kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilantik, Nabi Muhammad dilantik jadi rasul umurnya 40 tahun. 40 tahun. Dan begitu juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang lain, orang yang berumur 40 tahun ni dia telah sampai satu peringkat kematangan boleh berfikir dan kematangan boleh merasa. Dia boleh matang, dia matang. Kalau dia jenis berfikir, dia dah boleh berfikir. Maka orang yang 40 tahun ni dia dah ada satu apa dipanggil? Satu pegangan, susah nak buang. Kalau dia jenis baik, baik aja. Sebab itulah kalau siapa yang lepas 40 tahun ataupun dah sedang menuju 40 tahun, dia banyak buat maksiat, hati-hati. Sebab maksiat itu akan berkekalan selepas 40 tahun. Itu kebiasaannya macam itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan umur 40 tahun ini umur yang penting. Maka kita lihat dalam kajian iblis dan kajian mereka, mereka telah melihat bagaimana untuk menguasai dunia manusia ini, maka memerlukan 40 tahun untuk menguasai mereka. Dan mereka telah memulakan 1982 kerana mereka mensasarkan tahun 2022 akan keluar dia punya Messiah dia. Baik, kita tengok dalam kajian, contoh, ini contoh. Bagaimana orang Melayu kita, orang Malaysia kita ni boleh tukar daripada makan nasi, lauk ayam kepada makan ayam tak ada nasi. Macam mana? Budaya kita makan nasi, lauknya ayam goreng ke, ayam macam kicap ke, tak kira apa. Bertukar menjadi ayam sebagai makanan, nasi tak ada, ganti kentang. Ini KFC. Kita tengok ni eksperimen. Eksperimen. Baik. Kita tengok sejarah KFC. KFC ni, dia datang ke Malaysia dalam tahun 70-an. Dalam tahun 70-an KFC. Maka kita tengok, dia nak memproses orang Malaysia ni daripada makan nasi, lauk ayam, menjadi makan ayam, lauk nasi, atau makan ayam, lauk kentang, dia mengambil masa kurang lebih 20 tahun. Maknanya daripada tahun 1970, dia nak ubah mental, nak ubah diet manusia yang bernama Melayu di Malaysia ni. Pada tahun 1990-an, benda tu dah jadi biasa. Dalam kajian tu dah 15 tahun sehingga 20 tahun. Tapi nak sebut sini, katalah kita ambil yang jauh, yang jarak 20 tahun. Maka 1970, 1990, KFC berjaya menukar cara makan orang Melayu daripada makan nasi, lauk ayam, makan ayam. Jadi nasi ini sebagai lauk ataupun nasi ini sikit aja. Kalau kita pergi KFC minta nasi is not add je. Ayamnya banyak. Kita makan ayam, makan ayam. Jadi sebenarnya dia mengambil 20 tahun untuk proses orang Melayu kita tukar tabiat itu. Tukar tabiat itu. Jadi begitu juga kita melihat contohnya McDonald. Kita tengok kajian-kajian orang bisnes dan kajian psikologi. Ini kajian-kajian yang mereka dah buat awal daripada dulu. Nak tengok bagaimana kajian ni. Mereka melihat McDonald, dia datang ke Malaysia ni pada tahun 80-an. April 1982. April 1982 baru buka kedai yang pertama di Jalan Bukit Bintang. 1982. April. Itu kedai McDonald yang pertama sekali di Malaysia. Dan kemudian kita melihat daripada 1980-an, dia masuk mula 1980-an. 1982 baru ada, maknanya dia buat iklan apa sebagainya. Baru 1982 baru ada dia punya kedai. Kedai dia yang pertama tu 1982 di Bukit Bintang. Dan lebih kurang 20 tahun selepas tu baru dia boleh menguasai. Maknanya baru oleh orang boleh tukar. Makan nasi, tukar makan burger. Tahun 2000. Tahun 2000 lebih kurang. Jadi tahun 2000 tu boleh menguasai pasaran. Jadi maknanya nak tukar budaya makan nasi, tukar makan burger. Itu McDonald. Sampai Ramly Burger pun laku juga. Sebab kempen McDonald. Jadi lebih kurang lebih lah kita kat sini 20 tahun. Nak menukar sistem luaran fizikal. Dan sebab itu kita lihat McDonald ni contoh sekarang ni. Tahun 2014 selepas 24 tahun dia beroperasi di Malaysia. Dengan dia punya iklan dia, dengan kedai dia, dengan apa semua. Dia sudah ada 300 cawangan. Ni tahun 2014. Ni bukan tahun 2020 ni. Saya sebut ni 2014. 2014, dia telah ada 12 juta orang pelanggan seluruh Malaysia sebulan.
12 juta orang makan McDonald's sebulan. Bukan 12,000. Bukan 120,000. 12 juta sebulan. Setelah mereka melalui fasa 20 tahun menggunakan kaedah-kaedah iklan, brainwashing teknik, conditioning teknik, ada banyak teknik-teknik dia. Kita melihat mereka telah merancang itu sehingga pada tahun 2014, 12 juta orang pelanggan sebulan untuk McDonald's. Sebab tu McDonald's kaya, nampak macam biasa je tapi kaya. Baik. Jadi saya nak sebut sini, untuk kita menguasai manusia ni, dari sudut, kita kata tadi, sebagai dari sudut makanan, budaya lah kita sebut, budaya, maka kurang lebih dia memerlukan 20 tahun. 20 tahun. Jadi kita tengok, bagaimana kalau dia nak menguasai, belief system, keyakinan. Nak menguasai keyakinan, maka dia bukan memerlukan 20 tahun, dia memerlukan 40 tahun. 40 tahun. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana dalam kajian yang mereka buat dan dalam perancangan yang mereka buat, mereka telah memulakan kempen menyatakan kepada dunia ini akan datang satu orang yang menyelamatkan dunia, yang akan menjadi raja, yang akan menjadi orang bawa kebaikan, yang akan menjadi orang yang akan menyelamatkan semua sekali. Kalau Kristian namanya Jesus. Kalau orang Islam namanya Mahdi. Kalau orang-orang Hindu namanya Krishna. Kalau orang Buddha namanya The 15 Buddha. Akan ada orang-orang pemimpin itu, maka dia telah bermula tahun 1982, targetnya 2022, 40 tahun. Dan kehadiran, dari situlah kita lihat bagaimana 40 tahun ini, dia bukan hanya sekadar untuk meyakinkan orang, conditioning, influence, bukan untuk nak train, brainwash, tapi indoctrinated. Dia nak menjadikan sebagai doktrin, nak masukkan ke dalam belief system. Jadi kita lihat bagaimana mereka telah merancang 40 tahun untuk memproses manusia supaya menerima Dajjal datang. Jadi bukan dia kata dia merancang macam itu, tak. Dia kira semua. 40 years. Maknanya kalau orang tu lahir tahun 1982, maka tahun 2022 umur dia lebih kurang 40 tahun, maka pada masa itu dia telah menerima satu bentuk perbincangan, brainwashing, conditioning, training dan sebagainya, sehingga bila dia umur 40 tahun, 38, 40 tahun, macam kita sekarang ni dah menghampiri 2020, maka dia dah boleh terima dah Dajjal ada, Messiah ada. Dan bukan hanya setakat itu sahaja, mereka telah membuat macam-macam. Saya akan tunjuk contohnya antara filem yang ada. Dan begitu juga kalau kita tengok kita pula, macam mana Nabi tarbiyah sahabat-sahabat. Sebab itu kita yang berada pada malam ni nak kena faham dan nak kena rasa bagaimana kita nak kena rasa sebenarnya kita tak cukup sekadar ada ilmu macam ini, kita kena ada ulang-ulang. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri memerlukan 13 tahun untuk membina akidah sahabat-sahabat dia yang pertama. 13 tahun. Untuk nak masukkan keyakinan, proses itu bersama dengan wahyu Allah. Bersama dengan Al-Quran, 13 tahun. Kemudian selepas itu, membina kefahaman, membentuk kekuatan sebuah negara selama 10 tahun. Maknanya Rasulullah SAW hidup selama 23 tahun sebagai Rasul, sebelum dia wafat, umurnya 63 tahun. Maknanya 23 tahun ni, ada diperlukan untuk mentarbiah sahabat-sahabat dia secara complete, komprehensif. Jadi sebab itu nak menunjukkan masa ni cukup penting. Sebab itu tuan-tuan yang mendengar yang kita punya perbincangan ini, kita nak tengok umur kita macam mana. Kalau umur kita sekarang ni, kalau kita punya umur sekarang ni dah 40-an ke atas, maka hati-hati. Tengok perangai kita. Kalau perangai kita tak berubah daripada sebelum 40-an ni, maka kita kena betul-betul ada kuat the willpower kita untuk kita ubah. Kalau kita dah umur 50-an, lagilah susah nak ubah. Tapi bukan mustahil. Boleh, insya-Allah. Cumanya dia kena ada proses dia. Baik. Sebab tu saya nak sebut kat sini, contohnya apabila dia telah kita kata indoctrinate, dia telah menjadikan belief system kita percaya akan ada the Christ, Jesus, Isa akan turun
Mahdi akan turun. Maknanya akan ada orang yang menyelamatkan tadi, turun tadi. Maka kita lihat apa yang ditulis oleh Benjamin Creme. Kita boleh tengok di dalam Google. Benjamin, B-E-N-J-A-M-I-N, C-R-E-M-E. Benjamin Creme. Antara nampak macam artis biasa, orang teologis biasa, tapi sebenarnya dia salah seorang pimpinan mereka yang di behind the scene. Macam Henry Kissinger saya sebut sebelum ni. Ini salah seorang ni Benjamin Creme. Dia very low profile. Kita pun tak kenal sangat. Tapi dia adalah orang yang powerful dalam sudut New Age religion. Dia tulis dalam buku ni 1980. Tengok 1980. 1980, 2020. 40 tahun. 40 tahun. Dia tulis buku tu The Reappearance of Christ and the Master of Wisdom. And penonjolan semula and kedatangan semula the Christ. The Christ ni apa? The Messiah. Dan juga the Master of Wisdom. Maka dia telah menyatakan di dalam buku itu, contohnya saya petik daripada apa yang ditulis di sini. Iaitu dia kata apa? Dia kata antaranya disebut apabila when the physical structure of human living are reconstructed. Apabila wujudnya satu makhluk satu manusia yang fizikalnya ialah fizikal manusia. Dan kemudian dia kata the Christ will reveal. Orang the Messiah itu akan datang kepada manusia dalam aspek reality. Maknanya orang sebelum ni ingat Jesus ni Tuhan, orang Kristian. Maka dia akan datang dalam aspek reality. Ini bukan lagi beriman, bukan lagi agak-agak, bukan lagi dengar orang cakap. Tak, dia ada kat depan kita. Dia kata physical, human tu akan datang. The Christ akan reveal. Dia sebagai manusia. Bersama dengan ancient mystery. Bersama dengan dia punya miracle dia, mukjizat dia. Mukjizat dia akan ada. Maka dia kata school of thought ataupun dia kata pemikiran tentang mukjizat itu terbuka semula. Maka orang akan nampak dia ni orang yang luar biasa ni datang dan kemudian dia ada mukjizat, dia ada miracle. Maka sebelum ni miracle tak ada, tetapi sekarang ni dah buka semula. Orang dah akan, ni bukan magic, ni bukan sihir, ni miracle. Dan kemudian dia kata akan membuka semula kesedaran manusia tentang dirinya dan bagaimana matlamat hidup dia dan di mana dia kesudahan dia, destiny dia akan buka semula. Jadi disebut dalam buku tu bagaimana apabila datangnya makhluk ni, manusia ni yang luar biasa, manusia yang luar biasa, manusia yang memimpin, maka manusia semua akan terbuka, minda dia terbuka, hati terbuka untuk menerima keajaiban nabi-nabi, rasul-rasul yang sebelum ni dengar aja daripada berita-berita dalam Quran, dalam Bible. Sebelum ni dengar aja daripada cerita-cerita. Tapi sekarang ni dah ada kat depan mata. Maka akan terbukalah kesedaran manusia pada itu untuk menerima dia sebagai pemimpin. And eventually, ketika keluarnya manusia tersebut, maka the new world religion akan diresmikan, inaugurated. Baik. Saya nak sebut kat sini, tuan-tuan, puan-puan, saya minta tuan-tuan refer. Ini antara bagaimana mereka nak brainwash kita. And saya ketika Dajjal keluar, maknanya apa? Macam mana cara Dajjal keluar? Dajjal akan keluar memang seorang yang ditunggu-tunggu. Seorang yang dinanti-nanti. Bukan hanya sebagai seorang yang akan menyelesaikan masalah-masalah kemarau, masalah ekonomi. Bukan saja, tapi spiritual. Orang yang akan datang ni orang yang akan membawa satu kehidupan yang baru, kehidupan yang hebat dalam dia. Baik, satu contoh antara perkara yang mereka tuan-tuan boleh tengok dalam ayat yang disebut di sini. Eventually dikata a new world order, a new world religion will be inaugurated, akan diresmikan. Maknanya bila dia keluar, satu agama, the new world religion, agama dunia akan bermula. Dan kemudian dia akan menjadi satu yang menyemarak dalam kehidupan the West and the East. West boleh terima, East boleh terima. Timur dan Barat boleh terima. Dan dia akan menggabungkan semua agama-agama dengan konsep and God transcendent. Maknanya Tuhan yang datang masuk ke dalam badan dia. And dalam creation of human. Baik, saya tengok contohnya pada tahun 2014. Tuan-tuan boleh rujuk semula. Pada tahun 2014,
Ini saya terperasan bila saya masa saya klik sebelum ni lah sebelum ni saya klik the word transcendent. God transcendent. Maknanya transcendent ni apa? Yang hakikat sebenar makna dia. Kan? Transcendent ni maknanya penjelamaan semula. Dia masuk spiritual. Aspek spiritual, aspek kerohanian, aspek fizikal, complete God. Kan? Yang masuk ke dalam manusia. Maka bila saya type, mula-mula nak kaji, masa saya type transcendent ni apa benda, saya cari makna dia, saya type dekat Google. Kan? Antara yang saya jumpa, ialah ada satu movie rupanya pada tahun 2014. Ada satu movie 2014. Namanya Transcendent. Cuba tuan tengok apa movie tu. Movie tu dia keluar pada tahun 2014. Iaitu kira-kira 6 tahun sebelum 2020, tahun kita ni. Kan? 2014, movie-nya tentang Transcendent, satu kajian manusia, saintis yang menyatakan dia boleh melahirkan seorang manusia ataupun banyak manusia yang special, yang ada fundamental secret of the universe. Jadi ini Dajjal yang dibayangkan. Kalau tuan-tuan tengok cerita, tak payah tengok cerita pun tak apa. Tuan-tuan cuma tengok dia punya trailer je. Tengok trailer pun dah boleh bayang, boleh agak. Jadi ini dia bayangkan Dajjal ataupun Al-Masih, the Messiah yang macam mana nak keluar tahun 2022, 2022 akan datang ni. Ataupun 20 berapa lah, tak kira lah. Kan, berapa. Jadi disebut sini, dia kata, kan, bayangkan a machine disebut. A machine, tapi ini manusia, machine, with full range of human emotion. Maknanya machine ni, satu machine yang ada, kan, emosi manusia yang komplit, yang sempurna. Dia yang paling, dia macam kita sebut ni, Ar-Rahman. Dia yang pengasih. Dia yang maha penyayang. Kasih dia, sayang dia tu maha hebat. Dia gambar gitu. Dia gambarkan full range of human emotion. Maknanya dia dah complete emotion dia. Dan daripada emotion itu, dia akan mempunyai analytical power. Jadi cara dia menganalisa, cara dia menanggapi sesuatu. Maknanya bila berinteraksi dengan manusia, orang tu perlukan apa, orang tu dia jadi orang yang paling baik di dunia. Macam itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, macam itu. Maknanya dia orang yang paling baik. Tak ada orang lebih baik daripada dia. Tak ada orang lebih kasih, love daripada dia. Tak ada orang lebih adil daripada dia. Nampak dia punya kehebatan dia. Ini digambarkan, sebenarnya yang digambarkan Messiah tadi. Tapi dalam cerita ini dia tak sebutlah Messiah. Tapi bila kita tengok transcend, the word transcend tu apa makna, apa yang dia nak maknakan, maksudkan transcend ni, inilah manusia yang dibayangkan. Iaitu seorang yang mempunyai full range of human emotion. Mempunyai full range human emotion. Maknanya dia ni seorang yang jiwa ni memang jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga orang nampak dia, ini orang terbaik lah. Ini orang terbaik, manusia terbaik atau Tuhan. Dan dia mempunyai analytical power. Dia seorang yang pemikiran dia tu cukup, the best pemikiran. Cara berfikir dia the best pemikiran. Dan kemudian intelligent dia. Dia sebut collective intelligence. And collective intelligence of combination of mind. Maknanya otak dia, cara dia berfikir, akal dia, ilmu dia, cara dia berfikir tadi, dia kata, kan ada merupakan collective intelligence of every man, every person in the history of world. Maknanya dia nak gambarkan dia punya akal dia, intelligence dia, IQ dia, EQ dia, SQ dia. Apa dia tu? IQ ni intelligent quotient, EQ emotional quotient, SQ spiritual quotient, LQ leadership quotient. Jadi ada 4. Jadi semua quotient yang ada pada dia, dia kata, contohnya yang the mind dia, intelligence dia, samalah seperti seluruh manusia. Daripada bermulanya dunia sampailah pada hari tersebut, semua manusia yang intelijen tu ada pada dia. Maknanya cara dia cakap, cara dia berfikir, cara dia buat analisa, cara dia berinteraksi. Brilliant. Super intelligent. Super intelligent. Jadi dia kata sini, dia bukan hanya sekadar orang situ, tapi the man in the history of world disebut. Cuba tengok dari trailer tu. Saya bukan kata nak suruh tengok TV, movie tu, tapi nak sebut dia punya makna dia. Dan trailer disebut. Dia kata dia mempunyai
the mind of every person in the history of world. Jadi dia kata some scientists sebahagian saintis menyatakan singularity, but I call transcendent. I call transcendent. The exact word yang digunakan oleh Benjamin Creme ketika dia menulis buku Transcendent. God transcendent. God transcendent. The exact word. Jadi bila saya tengok the word transcendent, apa maksud dia? The word transcendent, apa sebenarnya hakikat transcendent? Inilah hakikatnya. Jadi, tuan-tuan puan-puan, saya nak sebut kat sini, and apabila the Messiah tu keluar, dibayangkan pada kita, Al-Masih Dajjal lah kalau kita, pandangan kita ni. Bila dia keluar, tak tahu, Wallahu alam. Tapi dah dekat lah. Kan? Dia akan menjadi manusia yang paling kuat emosi dia. Maksudnya, dia paling penyayang. Orang yang paling sayang. Orang tengok dia, boleh menangis. Tengok muka je dah boleh menangis. Kasih dia pada orang. Sayang dia pada orang. Dia boleh berkorban pada orang. Kemudian dari sudut intelligent, tu dari sudut emotional quotient. EQ. Kemudian dari sudut IQ. IQ the best. Kita kata a compilation of every person throughout the history. Sepanjang sejarah manusia, inilah dia. Inilah dia manusia yang paling cerdik. Yang paling pandai. Yang paling bijaksana, bercakap-cakap dia tu, setiap patah perkataan tu dikira. Bukan kita mencakap je, dikira. Baik. Nak sebut dekat sini, inilah yang digambarkan sebagai Al-Masih Dajjal, yang ada maksimum dari sudut EQ, maksimum dari sudut IQ, maksimum dari sudut SQ, spiritual quotient. Bagaimana dia boleh membaca hati seseorang. Dia boleh memahami pemikiran seseorang. Sebelum seorang tu tanya soalan, dia dah boleh jawab. Ajaib tak? Dia kata, wahai Tuhanku, wahai raja, kan, rajaku. Dia kata, tak apa, engkau tak payah cakap. Aku tahu engkau ada masalah anak kan. Anak engkau sakit sekian-sekian kan. Ambil air ni, dia pun ambil air. Contoh. Ambil air, dia pun ludah sikit ke apa. Nah, pergi bagi minum ke anak engkau. Bagi minum, sembuh. Jadi orang tak perlu nak cakap kat dia. Dia dah tahu dah. Dia boleh baca dah minda orang. Ini spiritual. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang yang boleh baca yang ada firasat? Orang yang ada firasat. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa, tuan-tuan. Ulama-ulama yang saleh, yang bertakwa ni, yang Allah bagi firasatnya luar biasa. Sebelum kita cakap, dia dah tahu apa kita nak cakap. Sebelum kita cakap, dia bagi jawapan dah. Ada lagi tak? Ada lagi 2-3 orang lagi, insya-Allah hidup. Kalau tuan-tuan nak, boleh PM saya lah kemudian. Saya tak nak cakap kat sini. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya pergi jumpa dengan dia. Kan? Dia terus tanya saya, apa khabar, sekian. Lepas tu, dia pun cakap. Dia bagi ayat Quran, dia bagi sekian. Hadis. Saya kata, saya tak sempat nak tanya dia, dia dah beritahu jawapan kat saya dah. Ni orang soleh. Ni firasat, orang yang ada spiritual. Spiritual yang tinggi. Bayangkan, ini orang soleh yang kita jumpa yang beriman. Bayangkan Al-Masih Dajjal ni, dia punya spirituality dia tinggi. Orang tengok dia, orang hormat dia, respect dia. Ini Al-Masih Dajjal. Ini bukan orang sebarang-sebarang. Dia bukan orang jahat. Dia bukan orang yang nampak macam, semua orang nampak baik. Yang nampak dia, mata dia sebelah buta, yang nampak kafara dekat dia punya ni, itu orang beriman saja yang nampak. Orang lain akan nampak dia ni the best leader, the best prophet, the best. Akhirnya dia akan cakap God, dia Tuhan. Ini hadis-hadis Nabi. Jadi sebenarnya apabila kita melihat hadis Nabi yang digambarkan Rasulullah SAW 1400 tahun dulu, dengan apa yang mereka rancang, the Messiah yang nak keluar ni, sama. Gambaran-gambaran dia. Saya bacakan sikit apa dia. Dia kata apa? Eventually, a new world religion will be inaugurated. And new world religion akan diresmikan oleh dia. Maksudnya dia datang dia, satu dunia akan nampak inilah dia nak ikut. Inilah dia prophet. Lepas tu inilah dia Tuhan. Dialah yang akan menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Kemudian pada masa itulah dia akan menyatukan semua agama. Semua agama dah jadi irrelevant. Inilah konsep pluralisme. Pluralism. Semua agama jadi irrelevant. Sebab dia dah Tuhan. Dia dah jadi Tuhan dah. Dia boleh tolong kita. Kita ada sakit, dia boleh rawat, dia boleh selesaikan.
Kan, kita ada masalah lapar, hujan, dia boleh turunkan hujan. Kan? Kita ada masalah dari sudut ekonomi, dia boleh bina ekonomi. Bagi emas. Bagi emas, dia bukan bagi duit Amerika, USD, tak, dia bagi emas. Rasulullah sebut emas. Dalam hadis-hadisnya dia boleh bagi emas. Kan? Dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh hidupkan orang mati. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Sai Baba. Tuan-tuan pernah dengar nama Sai Baba? Sai Baba ni luar biasa. Dia punya sihir dia luar biasa. Rasul sebut sihir. Rasul sebut sihir. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut sihir? Kerana dia boleh menguasai pemikiran dan hati manusia. Dia boleh menguasai. Dia boleh tipu. Dia boleh yakinkan orang yang ini betul padahal yang ini tak betul. Sai Baba dia boleh, dia orang yang lahir daripada selatan India. Dia kata dia pergi ke selatan India, ada masalah kemarau. Kemarau tu dah setahun tak ada hujan, hujan tak ada, air tak keluar. Maka dia tanya dengan penduduk situ, apa yang kamu mahu? Dia kata, maka kami nak hujan, kami nak air. Dia ketuk 3 kali, dia hentak tumit dia 3 kali kat bumi. Keluar air mancut sampai sekarang. Air mancut keluar, tapi dia dah meninggal. Dia dah mati dah, Sai Baba. Tapi air masih ada lagi. Nak sebutkan macam ni, orang jadikan dia Tuhan. Orang jadikan dia Tuhan. Dia pernah hidupkan orang mati. Seorang jenderal mati, dihidupkan, nak tahu kat mana dia pernah menghidupkan. Itu semua adalah syaitan, jin dan syaitan. Tapi nak sebut ke sini, apabila keluarnya Messiah ini, keluarnya Al-Masih ini, maka pada ketika itu orang akan nampak, wah, dia orang yang paling cerdik di dunia, orang yang paling berilmu di dunia, orang yang hati paling baik di dunia, orang yang spiritual paling tinggi di dunia. Maka siapakah dia? Dialah akan jadi pemimpin. Maka siapa yang tolak dia jadi pemimpin, maka dialah merupakan orang yang jahat. Maka orang beriman akan nampak, ini Dajjal. Macam mana orang beriman nampak Dajjal? Orang beriman nampak mata dia sebelah buta. Orang beriman nampak kafara. Orang beriman nampak. Orang beriman akan diberikan basirah oleh Allah. Nampak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang biasa nampak dia the best, terbaik. Dan inilah yang mereka rancang, ketika merancang. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, saya sebagai contoh di sini, antara apa yang mereka dah cuba brainwash, ataupun kita kata cuba conditionkan pemikiran manusia pada hari ini, tahun 2014, dia buat satu cerita namanya Transcendent. Tahun 2020, ni tahun ni, Januari 2020, The Messiah. The Messiah. Sebelum ni Transcendent nampak macam mesin. Nampak macam orang tu dah mati, kemudian otak dia, roh dia berada di dalam mesin. Ni, tahun 2020, dia naikkan sikit, bukan lagi mesin, orang, The Messiah. Keluar dalam Netflix. Saya pun tak tengok lagi cerita tu, tapi kawan-kawan tengok, dia kata mereka buat tergesa-gesa. Maknanya mereka pun ada kelemahan. Mereka banyak kelemahan, tuan-tuan. Saya tak cerita kelemahan dia orang ni. Kelemahan dia orang banyak. Sebenarnya walaupun nampak dia hebat dan terror, walaupun iblis ketua dia, kelemahan dia banyak. Sebab tu insya-Allah mereka kalah. Orang Islam akan menang, insya-Allah. Jangan takut dengan Al-Masih Dajjal. Jangan takut dengan tentera Dajjal. Takut hanya bila kita kehilangan Allah dalam hidup kita. Bila Allah tak tolong kita, pasti kalah. Bila Allah biarkan kita, pasti kalah. Bila Allah tak terima solat kita, bila Allah tak terima puasa kita, bila Allah tak terima ibadah kita, pasti kita kalah. Bila Allah tolak iman kita, rupanya iman kita bercampur munafik, nifak, syirik dan sebagainya, Allah tolak, pasti kalah. Itu yang kita bimbang. Menang, Allah jamin. Allah jamin menang, tuan-tuan, insya-Allah. Kalau ajal kita sampai, kita tak sempat menang yang di dunia ini, menang, kalahkan dia betul. Kita mati syahid fi sabilillah. Kalau Allah izin kita, umur kita pendek, mungkin umur kita sampai ujung tahun 2020 ni. Salah seorang sepupu saya, suami dia meninggal. Baru je meninggal. Allah izin, muda lagi, 50-an. Muda lagi. Tak ada sakit. Tak ada sakit. Tapi meninggal, dah sampai waktu meninggal. Terkena peluru sesat. Meninggal. Wallahu a'lam. Jadi nak sebut kat sini, kalau kita mati sebelum menang, Islam menang, maka tetap mati itu bersama iman, mati itu bersama perjuangan, syahid fi sabilillah. Tak kira siapa kita. Sama ada kita ni orang yang benar-benar berjuang dah puluhan tahun, ataupun orang yang baru nak mengenal Islam, baru nak bertaubat, mati kita dalam keadaan bertaubat, mati kita dalam keadaan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah syahid fi sabilillah.
Dan apabila kita bertembung dengan mereka ni, tentera mereka, Allah izin. Dan mungkin kita akan menghadapi kesusahan. Mungkin mati syahid akbar, syahid yang paling besar. Sebab tu tuan-tuan, bila saya tengok apa yang mereka tulis dan apa yang mereka buat, kita akan dapati banyak kelemahan. Jangan takutlah, mereka lemah, Allah yang kuat. Tetapi kita akan diuji dengan dunia yang ada dalam hati kita ni. Bila kita sayang dunia yang ada dalam hati kita, bila dunia lebih kita sayang daripada Allah yang menjadikan kita, maka ketika itu kita akan tewas. Ya, sebab itulah digambarkan sini tuan-tuan, saya nak sebut apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita. Dajjal ini, Al-Masih ini, dia adalah merupakan makhluk fitnah yang paling besar. Dia boleh buat sihir sebagainya. Tetapi secara di dalam realiti sekarang ni, saya nak sebut realiti sekarang. Bila kita tengok balik, macam mana Dajjal ni yang sebenar, inilah yang disebut. Disebut sebiji-sebiji. Apa sifat-sifat manusia yang dia nak katakan sebagai Al-Masih. Okay, it will be seen to be possible to hold both approaches at the same time. Dia akan bawa, dia bukan saja bawa miracle, dia bukan saja akan bawa misteri. Misteri ni apa? Miracle. Kita kata macam sihir, apa. Tetapi dia akan gabungkan both approaches. Apa dia? Gabungkan dia antara scientific religion. Maknanya fakta-fakta sains bersama dengan miracle. Dia ada miracle digabungkan dengan sains. Ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa dia sebab apa? Sihir tadi tu, dia bukan hanya sekadar sihir, kita kata magic macam itu. Tak ada, ada terus. Tetapi dia boleh cerita. Ada tu macam mana? Dia boleh reveal. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, orang bukan tengok magician saja. Orang bukan tengok macam mana orang buat magic. Ilusi. Illusion. Tapi sekarang ni, orang yang buat magic ni, lepas dia buat magic, dia cerita macam mana dia buat. Contoh, dia pegang tangan ni, dia cocok apa namanya besi. Cocok besi tembus. Tak ada darah. Tembus. Berlaku depan mata, semua orang tengok. Dan tak sakit. Orang yang kena tu tak sakit. Tapi besi tu betul masuk. Dia tunjuk. Kemudian selepas tu, dia cabut. Tak ada luka, tak ada lubang, tak ada apa. Tapi besi tu tembus. Jadi, magic sekarang ni, dia bukan lagi tutup-tutup, buka, jadi. Tak. Dia tengok depan-depan, tunjuk depan-depan. Baik. Ada setengah-setengah kata tu camera trick. Dia kata, ini sebenarnya kamera trik. Begini kan, contoh. Akan datang satu ketika, dia akan gabungkan sains dan sihir, sehingga kan orang percaya yang ini sains. Walaupun yang ini adalah sihir. Maka dia kata, inilah miracle. Bijaksananya dia, hebatnya dia. Contoh. Orang boleh buat vaksin. Vaksin yang sebenar ni boleh buat dalam masa paling cepat pun 6 bulan. Paling cepat. Itu pun dengan syarat ada apa? Adanya kita tahu virus tu asal usul daripada mana. Ni tuan-tuan boleh tanyalah pakar-pakar virologi. Virologi. Jadi ada virus, kita tahu asal usul dia, baru kita buat antivirus dia. Kalau kita ada virus, contohnya COVID-19, tapi tak tahu macam mana dia bentuk, macam mana dia bermula, macam mana tu, kita kena buat test, trial. Paling cepat 7 tahun. Paling cepat. Ini kebiasaan. Kan? Paling cepat 7 tahun. Baru dapat vaksin. Cuba bayangkan. Ada seorang raja datang dengan kepandaian yang luar biasa. Dengan jiwanya yang luar biasa. Emosinya, spiritual yang luar biasa. Tiba-tiba datang penyakit COVID-19. Mungkin katalah COVID 2020. COVID 2022 katakan. Berlaku serangan biologikal. Tak ada orang boleh keluar vaksin. Dan menyemarak, habis mati ramai. Contoh, dia datang oleh kerana ke intelijen dia, kekuatan spiritual dia boleh macam kita kata firasat. Dia pun cakap, ambil sekian, gabungkan, akhirnya jadi satu vaksin. Dalam masa 3 hari, dalam masa sehari, dah ada vaksin. Contoh. Tidak luar biasa. Tidak jadi macam kita kata miracle. Memang miracle, macam mana dia tahu pengetahuan tu? Tapi, dia buat tu mengikut teknologi. Okey, kamu campur ni, buat macam ini. Dia pun buat. Jadi vaksin,
tengok-tengok boleh menyembuh virus-virus yang ada tadi. Tidakkah itu miracle? Miracle. Tetapi miracle tu ada teknologi. Maka orang yakin, betul. Dia ni memang pandai. Dia ni memang cerdik. Dia ni memang hebat. Dialah Nabi. Dialah Tuhan. Ini satu keyakinan yang akan datang kepada manusia bila berhadapan dengan The Messiah. Ataupun Al-Masih Dajjal. Dan inilah perkara yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sihir yang luar biasa. Dan baru saya tahu, bila saya buat kajian ni, bila saya baca balik, sebenarnya kajian ni dah lama tuan-tuan, saya dah baca lama dah. Benda ni, bila kita tengok balik, kita gali-gali yang kita tulis-tulis, kita ingat-ingat esok, benda ni keluar balik lah. Dan sebut sini, bila saya tengok balik, saya kaji balik, baru saya kata, Masya Allah, sungguh-sungguh. Bukan sihirnya tu, sihir macam orang magic tutup, buka ada. Potong-potong tutup skrin, buka ada. Kamera trick tak ada. Ini magic dia memang datang daripada intelligent dia. Memang datang daripada spiritual dia. Memang datang daripada emotion dia. Dia menangis, katakanlah dia pergi Malaysia. Katalah Malaysia mati, ramai mati. Dia menangis. Ya, kita ni ramai mati. Kesian ramai mati pun kata. Tuan-tuan sekalian, panggil para saintis. Ni, kumpulkan sekian. Buat macam ni, buat macam ni. Cuba buat gabung tengok. Jadi satu vaksin. Satu Malaysia beriman dengan dia sebagai profet, sebagai rasul. Sebab apa? Luar biasa. Bukan manusia ni, bukan manusia. Dan dia bukan jahat. Dia bukan ajak orang bunuh orang. Dia bukan ajak orang suruh bakar rumah orang. Tak ada. Dia takkan suruh bunuh orang. Yang akan bunuh orang-orang yang ada tu ialah tentera dia, bukan dia. Dia akan jaga, dia akan jadi the best leader in the world. The best scientist in the world. The best biologists in the world. The best teachers in the world. Semua the best. Cuma satu je dia tak best. Dia tak ada anak, kata Rasul. Tak ada keturunan. Dia seorang dia je. Nak sebut kat sini tuan-tuan, maknanya bila dia datang sini, kita kena bersedia dengan keadaan ini. Maka apa berlaku kepada orang yang tak terima dia? Orang beriman ni, ini Dajjal ni. Ada kafara. Rasul kata ada, nampak kafara. Orang beriman, Allah bagi basirah, nampak kafara. Nampak mata dia sebenarnya, mata dia gini, nampak. Maka orang beriman, apabila berada dalam keadaan demikian, dia datang ke Malaysia, datang ke Johor, datang ke Kuala Lumpur, datang ke mana-mana saja tempat yang ada kita ni, datang. Semua orang ikut dia, semua orang percaya dia, semua orang terima dia. Semua orang jadikan dia sebagai agung. Kita kata rasul. Tiba-tiba kita yang nampak kita tak nak, kita pun duduk rumah. Maka orang yang tak nak ni jadi apa? Jadi orang-orang yang akan ditekan oleh mereka yang majoriti. Mereka yang majoriti menekan orang-orang yang minoriti. Inilah ajaran sesat. Dia ni tolak kebaikan. Ini rasul. Ini Allah turun jadi manusia. Ini Tuhan. Kenapa nak tolak? Kamu ni nampak pandai degil. Dia tak nampak. Dia kata, kamu nampak ke apa yang aku nampak? Apa? Nampak apa? Mata dia elok, cantik, tak ada apa. Dia tak nampak. Sebab dia tak ada basirah, tidak ada iman. Mungkin dia dah munafik pada masa itu. Mungkin dia dah kufur pada Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, bayangkan keadaan orang yang beriman. Berada dalam keadaan dikelilingi. Maka ketika itu dia duduk dalam kelaparan, dia duduk dalam kehausan, dia duduk dalam ketakutan. Maka kemungkinan besar masa itu, dia akan berada keseorangan. Dalam satu kampung tu, satu kampung semua kufur, dia seorang yang beriman. Wallahu alam. Kemungkinan dia akan berada macam itu. Maka apa yang dia boleh buat? Dia hanya duduk diam-diam. Kata Rasul, zaman fitnah itu, maka orang yang berdiri, orang yang bercakap, yang aktif, lebih baik. Orang yang diam lebih baik daripada bercakap. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berbaring lebih baik daripada orang duduk, kata Rasul SAW. Maknanya kita tidak berdepan dengan fitnah tu. Masa tu tak boleh dah. Orang semua terima dia. Dialah Tuhan, dialah Rasul. The best scientist, the best leader, political leader, the best semua kat dia. Kita tiba-tiba tolak. Sebab kita nampak tanda-tanda yang ada pada dia yang Allah sebut. Maka pada ketika itu, kata Rasul, jangan kamu berdepan dengan dia. Jangan kamu pergi kat dia. Kamu pergi, pasti kamu tewas. Pasti kamu tewas. Jangan pergi kat dia. Habis nak pergi kat mana? Kamu akan mendengar panggilan-panggilan. Panggilan akan ada nanti insya-Allah. Allah akan panggil kita.
Saya akan sebut nanti bila kita bincang tentang tajuk Isa alaihissalam dan tajuk Al-Mahdi, kita akan bincang tentang tajuk macam mana panggilan, macam mana kita dipanggil pada masa itu. Kalau kita masih ada iman pada masa itu. Maka sebab itu tuan-tuan, the next step selepas dia keluar. The next step selepas dia keluar, dia pergi ke seluruh dunia. Dia menjadi pemimpin yang dipilih, pemimpin yang agung, pemimpin yang menyelesaikan semua masalah, pemimpin yang paling cerdik, pemimpin yang paling bagus emosinya, EQ-nya, IQ-nya, SQ-nya, kan? Emotional quotient, intellectual quotient, spiritual quotient, leadership quotient, semua ada pada dia. The best in the world, semua orang ambil, dia pergi seluruh dunia, maka tentulah dia akan, the next step, dia akan pergi ke United Nations. The next step, dia akan pergi ke United Nations. Dia akan pergi ke satu tempat di mana di situ berkumpulnya seluruh pemimpin-pemimpin dunia. Dan bila dia masuk saja ke dalam United Nations, bila dia masuk saja di dalam satu pertumbuk, kita kata, kepimpinan dunia tadi, maka dia akan dilantik sebagai raja kepada semua kepimpinan yang ada. Tak ada orang boleh lawan dia. Orang tu nak cakap, katalah ada seorang yang lantang seperti Tuan Mahathir. Contohlah, kan. Bukan saya sokong Tuan Mahathir, tapi nak sebut Tuan Mahathir kat UN antara orang yang lantang bercakap, kan. Katalah ada seorang bercakap, ataupun Pakistan bercakap, kan. Kamu ni begini. Sebelum dia bercakap, dia dah tahu dia cakap apa. Dia kan kata, wahai Tuan M, sebelum kamu cakap, aku nak tanya satu soalan. Dia pun tanyalah A, B, C, D. Tak sempat cakap. Dah didedahkan beberapa perkara. Diam, duduk diam. Kalau cakap lawan, dia pula kena. Semua orang pukul dia. Tuan-tuan. Nak sebut kat sini, itulah bagaimana senario yang digambarkan oleh orang-orang yang merancang. Bagaimana the Messiah akan keluar pada satu ketika nanti, setelah dia diterima oleh seluruh agama seluruh dunia, daripada West, agama Barat, dan agama Timur, dan seluruh manusia lain yang tak percaya agama pun, semua terima dia. Maka pada ketika itu, dia akan pergi ke United Nations. Dia kata, the master of wisdom, the Christ, the Messiah akan pergi ke United Nations. Maka dalam buku yang ditulis oleh Krim itu, dia kata apa? The new religion will manifest itself through organization like masonry, will inaugurate a new world order. Dia akan duduk ke United Nations, maka the new religion, dia akan datang bukan political leader. Dia akan datang sebagai seorang political leader, sebagai seorang pemimpin politik. Dia akan datang sebagai seorang yang menguasai seluruhnya. Bukan hanya pandangannya diterima, pendapatnya disanjung, tetapi dia akan diterima. Belief, keyakinan, keimanan, seluruh yang ada situ akan duduk beriman dengan dia. Maknanya, dia akan manifest the new religion dalam United Nations. United Nations akan menerima ini sebagai agama yang sebenar, yang akan menjadi dasar kepada seluruh kepimpinan yang akan dibuat keputusan-keputusannya. Ini yang digambarkan di dalam buku yang mereka tulis. Mereka ceritakan, dan ini berlaku pada tahun bila? Ini berlaku pada tahun 1922, bermula dengan 1922. Maknanya dah nak hampir 100 tahun apabila datang 2022. 2022 cukup, masanya 100 tahun. 100 tahun bukan saja Osmania jatuh, 100 tahun perancangan mereka, 100 tahun nak membina the new world religion. Maka berkata dalam satu buku ini, dia tulis, dia kata apa? At the head of several government. Maka dia kata dia akan susun semua machinery dia tadi, yang disebut tadi, world server tadi tu, yang akan menjadi dia punya kaki tangan dia lah. Freemason lah, Illuminati lah, and Trilateral Group lah, Commission dan sebagainya. Semualah, yang semua-semua itu, dia akan susun sehingga setiap sektor di dalam government dia, maknanya the world government sekarang ni, dia jadi raja, dia pemerintah, maka dia akan susun sehingga setiap sendi-sendi kekuatan tadi adalah orang-orang dia, orang-orang yang telah beriman dengan dia, orang yang telah berjuang untuk dia. Maka akan berlakulah apa yang digambarkan sebagai satu sistem destiny. United Nations is destined. United Nations akan ditakdirkan untuk menjadi focal point
and for the practical application of love, brotherhood, justice and sharing. Maka dia akan gunalah nilai-nilai yang baik. Kita tak sebut dia akan jadi kuku besi. Walaupun saya sebut di dalam sebelum ini kata totalitarian. Totalitarian ni maknanya dia kuasa penuh, habis. Memang dia kuasa penuh. Tapi dia punya simbol dia, tema dia bukanlah ganas, bukanlah bunuh orang, kan? Bukanlah kita kata tembak orang ataupun bankruptkan negara orang, bukan. Simbol dia apa? Love, sayang, brotherhood and ukhuwah, persaudaraan, justice, keadilan and sharing, kita berkongsi. Ini akan menjadi dia punya apa? Dia punya focal point kepada United Nations pada masa itu. Semua orang akan nampak kita kena berkasih sayang, kita kena bersaudara, kita kena letakkan justice, keadilan dan kita kena bersama-sama berkongsi untuk memastikan dunia ini seluruhnya hidup dalam keadaan sustainability, sustainable environment dan duduk dalam keadaan, semuanya dalam keadaan yang terbaik. Itulah agenda 21. The 21st century agenda of United Nations. Tengok agenda tu memang bagus, semua bagus. Bagus semua. Tetapi dia ada trik dia, di belakang dia ada. Di belakangnya tu dia ada dia punya kita gambarkan tadi perancangan-perancangan yang tersirat. Insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan cerita kalau sesuai. Kalau tak sesuai kita cerita bila kita jumpa tentang agenda 21. Tapi kita boleh tengok, boleh carilah tuan-tuan, saya sebut tu agenda 21 tuan-tuan boleh kaji sendiri. Akan berlaku, sedang berlaku sekarang, ini sedang berlaku. Malahan apabila saya sebut benda ni adalah amat sensitif. Kan? Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan sebut kat sini bagaimana keadaan yang berlaku. Keadaan yang berlaku ialah keadaan akan berlakulah perkara-perkara yang saya sebut tadi. Dan saya nak ambil satu poin lagi yang penting sebelum kita tutup. InsyaAllah masa dah lewat ni. Iaitu apabila dia masuk, maka Bible, Quran, Taurah, Talmud ataupun semua kitab-kitab agama akan dibakar. Semua kitab-kitab agama akan dibakar, dibuang. Apabila dah mula masuk ke dalam United Nations, maka dia telah membentuk satu manifesto baru dari sudut agama, the New World Religion tadi. Maka semua kitab-kitab Al-Quran, Bible, Old Testament, Taurah, begitu juga kitab-kitab daripada Hindu, Buddha, semua kitab-kitab akan dibuang, dibakar. Tak ada dah agama dunia ni. Agama dunia cuma satu, itu agama yang dia bawa pada masa itu. Menyembah Lucifer, menyembah Iblis. Maka ketika itulah orang-orang semua akan mengikut, semua akan mengikut. Kecuali orang-orang yang beriman, yang bersembunyi, yang duduk-duduk dekat-dekat, tengok-tengok daripada jauh. Tengok-tengok sebab masa itu di dalam keadaan lemah. Belum ada kekuatan Al-Mahdiyin, kekuatan orang yang mendapat hidayah. Belum ada lagi pemimpin yang akan membina. Mungkin perkara ini berlaku dalam berapa bulan. Mungkin berlaku dalam setahun agaknya. Wallahu alam. The exact time tu Allah Maha mengetahui. Maka bila dia dah masuk ke situ, maka semua kitab-kitab agama dibakar, dibuang, diharamkan. Diharamkan semua. Maka siapa yang berada bersama-sama dengan kitab-kitab itu akan dianggap sebagai orang yang melawan kerajaan dunia. Maka pada ketika itu, tuan-tuan rahmat Allah, kalau tuan-tuan tak hafal Quran, kalau tuan-tuan tak hafal hadis, maka apa yang ada pada tuan-tuan, itu sajalah yang ada. Sebab tu kita kena hafal Quran daripada sekarang. Jangan ingat suruh anak-anak kita je hafal Quran. Kita kena baca Quran. Sekarang ni orang contohnya COVID-19 ni tuan. COVID-19 ni orang kata rindulah nak pergi masjid. Rindulah nak sembahyang masjid. Tuan-tuan, akan ada satu masa besok memang kita tak boleh pergi sembahyang masjid. Bukan sebab COVID-19. Bukan sebab PKP. Bukan sebab ada virus. Tak, memang tak boleh kita pergi, kan, hukumannya mati, dibunuh. Ditangkap. Kerana kita mengamalkan ajaran sesat di sisi kerajaan dunia. Mungkin zaman tu zaman kita, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang sebut kat sini, apabila dia telah mula menguasai kepimpinan United Nations, maka dia akan membakar semua kitab-kitab yang ada dan pada masa itu semua organisasi, semua kerajaan akan mempunyai goal, matlamat yang sama, iaitu matlamat bersama dengan dia.
maka orang yang tak bersama dengan dia akan mendapat api, akan mendapat kelaparan dan kesusahan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat sini, dan perkara yang penting di sini ialah antara perkara yang menjadi topik juga ialah temple. Dia akan ada temple, dia akan ada apa kita panggil kuil. Dia akan ada kuil. Dia panggil temple of understanding. Jadi di manakah pusat-pusat agama tadi? Maka dia akan bina di bawah temple yang sekarang ini sedang dibina oleh Zionis. InsyaAllah saya akan cerita pada dalam temple ini pada masa yang akan datang. Tuan-tuan, saya telah cuba sampaikan kepada tuan-tuan tentang bagaimana suasana secara ringkas, bagaimana suasana yang dijangka apabila Al-Masih Dajjal keluar. Maka pada ketika dia keluar, maka pada ketika itu kita akan berada dengan kesusahan. Kesusahan yang sangat. Dan kesusahan itu bukanlah kita fikir macam mana zaman-zaman dulu, tapi kesusahan itu dipikir adalah kesusahan di zaman kita ni. Zaman kita ni, dia akan guna platform yang ada pada hari ini. Sebab tu ada setengah-setengah pandang ulama kata apa? Ad-Dukhan akan berlaku sebelum Dajjal dibunuh. Sebelum berperang dengan Dajjal berlaku Ad-Dukhan. Ini setengah pendapat ulama. Setengah pandangan ulama pula Ad-Dukhan akan berlaku ketika apabila matahari nak naik sebelah barat. Ada setengah pandangan ulama. Jadi kronologi itu tidak pasti. Tetapi yang pastinya tuan-tuan, Al-Masih Dajjal keluar dan dia akan menguasai dunia. Itu pasti. Berapa lama? Nabi sebut di dalam hadis sahih, dia kata apa? Selama 40 hari, satu hari sama dengan setahun. Satu hari yang kedua sama dengan sebulan. Panjang lamanya. Satu hari ketiga sama dengan seminggu. Dan hari-hari yang lain lebih kurang sama dengan hari-hari kamu yang biasa. Maka kalau kita nak kira secara literary, secara bahasa lah, lebih kurang setahun, setahun 3 bulan, setahun 4 bulan, lebih kurang gitulah. Maka tuan-tuan, dia akan merintah, katakanlah, kita kata secara bahasa lah, secara senang fikir, tak nak urai-urai panjang-panjang, katalah setahun 3 bulan lebih. Maka kalau dia datang tahun 2022 ataupun 2021, maka tahun 2022 pertengahan ataupun ujung dia akan dihabiskan oleh Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa alaihissalam. Kalau dia keluar tahun 2022, insya-Allah tahun 2003 berlaku perang besar, insya-Allah 2024 Islam akan tertegak. Kalau dia keluar tahun 2021, kalau andai sekali dia keluar 2021, insya-Allah 2022 lebih sikit dan akan berlaku satu pergerakan yang besar, dia akan kalah. Tuan-tuan, tempohnya lebih kurang 1 tahun 3 bulan, katalah 1 tahun 4 bulan, lebih kurang itu secara bahasa. Tetapi 1 tahun 4 bulan itu cukup untuk menjadikan ramai orang Islam murtad keluar daripada Islam, dan lebih menakutkan, ramai orang Islam akan tewas. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, sebab itulah Allah uji kita tak lama. Sebab tu kita kena genggam tangan kita sungguh-sungguh. Bila datang sungguh dia di zaman kita, maka hendaklah kita faham macam mana nak buat. InsyaAllah dalam majlis-majlis kita yang akan datang, kita akan bincang macam mana nak prepare diri kita, keluarga kita, macam mana nak mempersiapkan diri kita berhadapan dengan fitnah yang besar ini, insyaAllah. Itu insyaAllah tuan-tuan, tak maaf masa pun tidak mengizinkan. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi berkenaan dengan sekitar tajuk ini, dan mungkin saya akan cerita sikit bagaimana perkara religion ini bermula, macam mana perpecahan itu boleh bermula. Dia akan mula dengan step macam mana. Tuan-tuan, mereka telah pun merancang September 2020 ni. September 2020 untuk mengisytiharkan satu perjanjian seluruh dunia. Perjanjian menandatangani satu covenant yang akan dibuat di Netherlands, di The Hague, The Peace Palace. Dia akan buat pada bulan September 2020. Saya akan cerita besok insya-Allah. Jadi mereka dah buat dah rancang dah pun. Bila nak buat satu perjanjian ni. Jadi bila perjanjian itu terbina, maka dia akan berkembang sehingga akhirnya apa yang kita bimbang, sekiranya Allah izin berlaku di zaman kita, akan turun keluarlah manusia yang bernama Al-Masih Dajjal. Maka ketika dia keluar, insya-Allah kita perlu bersedia. Dan apakah persediaan dia? Malam ni tuan-tuan, doa ke Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Kita doa sama-sama insya-Allah.
Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bagi mereka yang tak dapat tengok, kalau boleh saya minta tolong sebar-sebarkan kepada kawan-kawan masing-masing lah. Dan kemudian bagi mereka yang ngantuk-ngantuk ni, saya tahu letih siang tadi macam-macam, macam-macam ngantuk lah, tidur lah sebagainya. Saya tahu ada setengah-setengah kata minta maaf Ustaz. Ustaz cakap tu saya dengar, kadang-kadang tak perasan, terlepas. Tak apa, boleh tengok dia ada rakaman, tengok insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita insya-Allah. Okey. Baik, kita sama-sama baca doa Rabitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nasrati syariatik. Fawasik Allahumma رابطتها وعد مدها واهدها سبولها واملأها من نورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا يا الله من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرام. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa besok 9.30 insyaAllah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.